Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini pada satu hari dia akan menemui kematian. Jadi oleh demikian antara perkara yang sunat juga pada diri seseorang, dia hendaklah sentiasa mengingati mati, menyebut kematian. Mengingati mati, bahawa bila-bila masa sahaja kita akan mati. Mati itu akan datang menemui kita. Di mana saja kita berada, kita mungkin akan menemui ajal. Kerana ajal itu, kematian itu tidak mengenal. Ia sama ada orang tua, orang muda, sederhana, kanak-kanak, orang sakit, orang sihat, siapa saja boleh menerima ajal. Ajal itu akan datang untuk siapa saja. Oleh demikian, kita hendaklah sentiasa bersedia dengan kematian. Kita buat, Nabi sebut, buat ibadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Seolah-olah esok kamu akan meninggal dunia. Jadi bererti kita akan buat ibadat tu dengan terbaik, kerana esok dah kita akan meninggal dunia. Maka salah satu ibadat yang kita buat hari ini menjadikan ibadat yang sempurna, ibadat yang ikhlas, ibadat yang betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya mati dan hidup, sesungguhnya berlakunya kematian, kehidupan dan beberapa ujian-ujian yang lain yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di dunia ini ialah liyabluwakum. Tujuannya ialah untuk menguji kamu. Berlakunya kematian, berlakunya kehidupan. Dalam kehidupan itu pula ada berbagai-bagai musibah, berbagai perkara yang terpaksa dihadapi oleh seseorang. Tujuan apa? Allah jadikan kematian, kehidupan dan kesusahan dan sebagainya liyabluwakum, untuk menguji seseorang hamba. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya? Siapakah di kalangan kamu yang lebih baik pada amalannya? Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, Allah itu maha pengampun. Jadi Allah maha mengetahui, dia maha pengampun. Tujuan Allah jadikan kehidupan manusia di dunia ini dan adanya kematian dan adanya ujian, adanya kesukaran kehidupan dan sebagainya. Tujuannya ialah Allah hendak mengetahui, hendak melihat siapakah di kalangan manusia yang hidup di dunia ini mereka itu lebih sabar, mereka itu lebih mengingati Allah, mereka itu lebih hendak meningkatkan ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia menghadapi sesuatu ujian, menghadapi sesuatu perkara dalam kehidupannya, perkara yang sukar, yang susah dan sebagainya ia hadapi, dia boleh bertambah atau tidak amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah jadikan kehidupan manusia ini, mati, hidup, kesusahan, kesenangan, kesusahan dan sebagainya. Tujuannya Allah hendak menguji siapakah di kalangan kamu yang lebih baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dekat sekolah, cikgu tu duk mengajar kita dah sampailah kita kata dah 1 tahun dah mengajar pelajar, maka cikgu pun nak buat ujian. Cikgu tu nak buat ujian kerana dah 1 tahun dah mengajar ni. Dia nak buat ujian, apakah tujuan ujian dia buat? Dia nak tahu di kalangan muridnya siapakah yang memahami, siapakah yang bagus, siapakah yang meningkat, siapakah yang lebih baik di kalangan pelajar-pelajar. Maka siapa yang gagal, yang tak berjaya, maka ia perlu memperbaiki untuk dia dapat kejayaan. Begitulah dalam kehidupan kita. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu perbaiki sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu perbaiki ibadat kita, perlu perbaiki amalan kita supaya menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa dan hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penerangan tentang kullu nafsin za'iqatul maut, seseorang yang hidup itu pasti akan menemui ajal, menemui mati. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mengingati kematian dan sentiasa menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum.